Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM Tingkatan 5. So hari ini cikgu nak bincang soalan percubaan Negeri Kelantan soalan bahagian A lah, 1 hingga 5 dan cikgu akan sambung 6 hingga 10 untuk part yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, Raja 1 menunjukkan suatu satah kartis. Okey, tulis 4 ketaksamaan. Okey, yang mentakrifkan rantau yang berlori. Okey, first kali pelajar cikgu ulang baliklah yang basic. Okey, first kali kita kena tahu koordinat lah. Katalah dia bagi X sama dengan 3. So kena tahu koordinat X3. So X3 kat sini lah. Okey, kalau dia bagi X lebih besar atau sama dengan 3, so garisan solid macam ni. So bila lebih besar dia mesti belah kanan. Okey, kalau dia bagi macam ni, okey, X lebih besar daripada 3. So 3 kat sini. So dia tak ada sama dengan kat sini Okey. So bila tak ada sama dengan kat situ, dia garisan putus-putus lah. Garisan putus-putus dia mesti belah kanan. Ni basic. Okey. Seterusnya kita pergi basic yang kedua Basic yang kedua. Sekejap. Okey, Y. So Y pun sama juga. Kalau dia bagi Y sama dengan 3. So Y3, koordinat dia macam ni lah, ni 3. Kalau dia buat Y lebih besar daripada 3, so garisan putus-putus. So bila lebih besar mesti belah atas. Kalau lebih kecil belah bawah lah. Okey, ni asas. Okey, kita pergi kepada soalan percubaan ni. Kita tengok yang pertama sekali Kita tengok koordinat daripada X dululah kat sini. So koordinat kat sini kita tahu X sama dengan negatif 12. So nampak ni dia belah kanan, dia lorek. So bila belah kanan lebih besar lah, X lebih besar daripada negatif 12. Okey, dia lebih besar, dia tak ada sama dengan sebab garisan dia putus-putus. Ni step ketaksamaan yang pertama lah. So X lebih besar daripada negatif 12. Okey, settle. Okey, yang kedua kita tengok Y pula. Kita tengok Y kat sini. So Y sama dengan 8. Okey, so macam ni Y8 ni 8. So garisan putus-putus. Okey, tadi kita dah bincang lebih besar belah atas. So lebih kecil belah bawah. So yang ni lebih kecil ni belah bawah lah. So Y lebih kecil daripada 8. Okey, ni statement yang kedua ataupun ketaksamaan yang kedua. Lebih kecil daripada 8. Okey, yang ketiga. Cikgu buat warna merah. Yang ketiga ni mudah sikit. Okey, so yang ketiga ni yang ni garisan ni. Ni garisan ni kita tahu kalau yang ni X kosong, so yang kat sini Y sama dengan kosong lah. Okey, so Y kosong belah sini, dia belah atas. Lorek. Lebih besar mesti belah atas. So dia lorek belah atas. So statement yang ketiga ni, Y lebih besar atau sebab dia garisan solid kat sini sama dengan kosong. So yang ketiga. So dekat sini dia minta kita 4. So 4 tinggal yang ni lah. Ni lagi satu. Okey, so untuk cerita yang ketiga tu pelajar kena mahir mencari kecerunan lah. Okey, so persamaan garis lurus Okey, asal dia Y sama dengan MX tambah C. Kita cari kecerunan lah, mudah sikit. So Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So ni formula kecerunan. So nak tahu garis ni kena tahu kecerunan dekat sini lah. So kita tulis dulu koordinat. So kat sini negatif 8 kosong Okey, so koordinat kat sini
Okey, so kita label lah X1, Y1, X2, Y2. Label je. So, X2 dia negatif 8. Tolak X1 kosong. Bahagi dengan Y2 dia kosong. Tolak dengan Y1 dia 8. So, yang tinggal negatif 8 per negatif 8. So, negatif potong lah. So, dapat 1. 1 ni adalah kecerunan dia. So, kalau kita masukkan balik dalam persamaan dia, 1X tambah C ni pelajar kena tahu. C ni adalah pintasan Y. Ni pintasan Y. Okey, apa maksud pintasan Y? Garis yang memotong pada paksi Y lah. So, pintasan Y dia 8. So, 1X tambah 8. Ataupun Y sama dengan X tambah 8. So, kita dapat persamaan dia. Tadi kita dah bincang, bila lorik belah atas, dia lebih besar. Dan solid lah, sebab garisan solid dekat situ. So, 4Y lebih besar atau sama dengan X tambah 8. So, settle 4 ketaksamaan. So, jawapan ni mesti ditulis di ruang jawapan lah. Okey, settle soalan yang pertama. Mudah sangat-sangat Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Diberi luas segitiga A berubah secara langsung. Ni point dia. Berubah secara langsung dengan K, dengan pemalar K, dengan X dan Y. Maksudnya, kalau kita tulis balik persamaan tu, A berubah secara langsung dengan X dan Y lah. Okey. Seterusnya, kalau kita buat sama dengan A sama dengan, kita tambah K lah. So, KX dan Y. So, settle yang ni Okey, seterusnya dia bagi pada kita raju mempunyai sekeping cardboard berbentuk segitiga. X dan Y masing-masing 80 dan 48. So, X ni 80. So, X tu adalah 80. So, okey, kita ganti X tu 80. Dan Y dia 48. Okey. Hitung nilai K jika luas cardboard. So, luas cardboard pun dia bagi pada kita A tu. So, 15360. Okey, seterusnya hitung nilai A jika raju mempunyai sekeping lagi cardboard dengan jumlah XY ialah 180 cm, di mana nisbah X kepada Y 54 lah. Okey, so kita settle kat sini dulu kita cari pemalar dia. So, K sama dengan 15360 bahagi dengan 80 darab dengan 48. So, kita tekan kalkulator lah kat sini. Okey, 15360 bahagi dengan 80 darab dengan 48. So, kita dapat jawapan dia 4 lah. So, K tu adalah 4. Okey, settle. Okey, dah cari nilai K, kita dah dapat markah lah. Okey, seterusnya dia kata apa? Seterusnya, hitung nilai A. Kita nak cari nilai A. Okey, jika raju mempunyai sekeping cardboard dengan jumlah X dan Y ialah 180. Di mana nisbah X, Y adalah 54. So, X, Y. Okey, dia dah bagi 180. Okey, dengan nisbah X kepada Y, X tu 5, Y tu 4. So, kita tahu 5 tambah 4 ni 9 lah. Ni 2 ni adalah 9. So, 9 darab dengan 20. So, kita akan dapat 180. Maksudnya, X ni darab dengan 20. Yang ni pun darab dengan 20. Okey, so X tu adalah 100. Y tu adalah 80. So, tambahkan dapat yang ni kan. Okey. So, soalan dia nak cari A. Okey, bila kita nak cari A, kita dah ada. Yang ni sebenarnya pelajar kena tulis balik persamaan dia ni. A sama dengan 4XY.
So kita guna persamaan ni untuk cari nilai A yang baru ni lah. A sama dengan 4. So X dia berapa? 100. Y dia berapa? 80. So kita akan dapat 100 darab 80. So kita akan dapat 8000 darab dengan 4. So kita akan dapat jawapan dia 32,000. Mudah sangat-sangat kalau luas dekat sini sentimeter persegi. So cm persegi lah. Tak ada unit pun tak apa tapi biasakanlah dengan unit. So dekat mana kita dapat markah 4 tu? So biasanya kalau kita cari nilai jawapan dia, kita akan dapat 1. So proses dia 1 lah. K pun sama juga 1, proses dia 1. So 4 markah settle soalan yang kedua. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni soalan asas nombor. Zulaika berumur 132, asas 6 tahun. Umur Zulaika 2 kali ganda umur anaknya. Umur anak perempuannya Zahira. Maksudnya umur Zulaika ni 132. So cikgu tulis balik Zulaika umur dia 132 asas 6. Maksudnya umur Zahira ni 2 kali Zulaika lah. 2 kali ganda. Maksudnya kalau umur Zulaika ni kita cari dulu lah. Kita cari dulu, senang So cikgu potong dulu. Kita cari dulu. Kita tukar dia kepada asas 10. So 132 asas 6 nak tukar pada asas 10. 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Kita kira 6 kuasa 2 36. 36 darab 1 36 lah. Tambah 6 kuasa 1 6 darab 3 18. Tambah 6 kuasa 0 adalah 1 lah. 1 kali 2 2. So kita tambah semua sekali 36 18 tambah 2 20. So 56. Umur Zulaika ni 56. So ada pelajar tanya kenapa 6 kuasa 0 ni berapa? Apa sahaja dikuasakan dengan 0, jawapan dia tetap 1 7 kuasa 0 pun 1. So 1 kali 2 2 lah. So kalau umur Zulaika ni 56, umur Zahira ni kan 2 kali ganda umur Zahira ni baru sama dengan umur Zulaika. So kita bahagi 2 lah. So kita akan dapat apa ni? 28. Boleh So 28 kali 2 56. So settle yang ni. Yang kedua dia kata nisbah umur Zahira kepada umur adik lelakinya Ahmad 7 nisbah 6. So umur Ahmad Zahira ni 7 nisbah 6. 7 nisbah 6. So kita tengok kalau Zahira tu 28. So 7 kali 4 lah 28. So ni pun 6 kali 4. So umur Ahmad, bukan Ahad, minta maaf. Ahmad. So 24. Mudah je. So settle. Seterusnya hitung umur Zulaika dan anak-anaknya dalam asas 7. Dalam video sebelum ni cikgu kira satu-satu lah. Tapi so sekarang ni kalau dia minta kita hitung jumlah umur Zulaika dan anak-anaknya, kita tambahlah semua sekali. So 56 tambah dengan 28 tambah dengan 24. So kita akan dapat 56 tambah 28 tambah dengan 24. So kita akan dapat jawapan dia 108. 108 ni umur semua lah. Dia nak dalam asas 7. So bila dalam asas 7 kita bahagi 7 lah. So 108 bahagi dengan 7. Nak tukar pada asas 7 macam-macam kaedah ada. So cikgu tunjuk kaedah cikgu. 108 bahagi dengan 7 dulu pelajar So kita akan dapat 15 lebih lah. 15 point.
something. So kita nak 15 saja. So kita nak 15 saja point kita tak nak 15 kali 7. So cikgu kira semula 15 darab dengan 7. So kita akan dapat 105. 108 tolak 105. So kita akan dapat 3. Okey, seterusnya 15 bahagi 7. So kalau pelajar tekan kalkulator, 15 bahagi dengan 7, pelajar akan dapat 2 point something. So kita nak 2 saja. So 2 kali 7 dapat 14. So 15 tolak 14 dapat 1. 2 boleh bahagi 7? Tak boleh. So 2 turun bawah. Baca daripada bawah. So jawapan dia 213 asas 7. Boleh pelajar mudah sangat-sangat. Okey, dekat mana kita dapat markah kalau 4 markah dekat situ? Okey, cikgu tunjuk mana warna apa yang fluorescent tu Okey. So dekat sini kalau 4 markah biasanya akan datang daripada umur tu lah. Okey, umur 1 2 3. Umur dan last sekali tukar kepada asas 7, so 1 markah lah. Okey, beres Okey, settle untuk soalan yang ketiga. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan keempat ni soalan bulatan mudah sangat-sangat. Okey, bila dapat saja soalan bulatan, pelajar kena tahu 2 formula je pelajar belajar untuk tajuk bulatan ni. So nombor 1 luas lah. Pi J kuasa 2. Kalau yang kedua lilitan bulatan. 2 pi J. So formula ni pun diberi semasa periksa. So biasakan dapat soalan bulatan, ni 2 tajuk yang perlu kita tahu. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Di sebuah pameran perabot terdapat sekeping tingkap berbentuk bulat yang dihiasi dengan ukiran bulatan kecil yang sama saiz. Okey, jejari tingkap tersebut 72. So jejari tingkap yang besar ni, jejari dia adalah 72. Okey, hitung luas kawasan yang tidak diukir. So yang tidak diukir yang ni lah. Ni. Okey, maksudnya bulatan besar ni tolak dengan 7 bulatan kecil. Okey. So kalau kita kira, ada setengah pelajar dia kira bulatan besar dulu boleh, kira bulatan kecil pun boleh. So kalau pelajar yang dah mahir, dia akan buat luas kawasan yang tidak diukir. Okey, sama dengan luas bulatan besar, okey, tolak dengan 7 luas kecil. Kalau pelajar dah mahir, dia akan buat macam ni lah. Okey, ataupun pelajar kira satu-satulah luas besar. So luas tadi kita dah tahu, pi J kuasa 2. So bulatan besar jejari dia dah tahu pi J kuasa 2. So kita masuklah 22/7 darab dengan jejari dia tadi berapa jari? 72. So 72 kuasa 2. So 72 kuasa 2 tekan kalkulator je lah. Okey, 22 per dengan 7 darab dengan 72 kuasa 2. So pelajar akan dapat, okey, cikgu suka guna perpuluhan kalau pelajar guna pecahan pun boleh 16292.57. 16292.57. Okey, so settle luas bulatan besar. So luas yang kecil, okey, luas bulatan kecil ni luas kecil. So luas yang kecil ni pelajar kena tahu jejari dia lah. Okey, soalan ni dia pelajar kena faham betul-betul kita nak cari jejari bulatan kecil. Okey, so kita tahu kalau jejari dia 72, so diameter kat sini berapa? 72 darab 2. 72 darab 2, so kita dapat 144. So nak cari satu jejari yang kecil ni.
So kita kena bahagi dengan berapa? 6 lah. Ni jejari ni. Jejari. So 144 bahagi dengan 6. So kita akan dapat 144 bahagi dengan 6. So kita akan dapat 2.144. 144 bahagi dengan 6. So kita akan dapat 24. So jejari bulatan kecil ni, jejari dia 24. So dekat ni dia trik macam ni saja soalan dia. So kalau 24 kita tahu luas bulatan kecil pi j kuasa 2 lah. Okey, 22/7 darab dengan 24 kuasa 2. So kita tekan kalkulator. 22/7 darab dengan 24 kuasa 2. So pelajar akan dapat jawapan dia 1810.29. Okey, 1810.29. So ini untuk satu bulatan kecil. Kalau 7, so 7 bulatan, so kita darab 7 lah. 10.29 darab dengan 7. So pelajar akan dapat darab dengan 7, jawapan kita tadi 12672. 12672. So sekarang ni kita nak cari luas kawasan yang tidak diukir. Kita tolak je lah. Okey, luas kawasan tidak diukir. Ukir. So 16292.57 tolak dengan 12672. Okey, so jawapan kita tadi ni So kita tekan balik kalkulator. 16292.57 ditolak dengan 12672. So kita akan dapat jawapan dia 3620.57. 3620.57. Mudah sangat-sangat kan? Settle soalan yang keempat. Kita pergi pada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni special sikit soalan dia special sikit. So tentukan sama ada hujah berikut sah atau tidak. Poin yang pertama kita nak tahu sah ke tidak. Okey, bagi hujah sah tentukan sama ada munasabah atau tidak munasabah. Okey, first kali kita tengok dekat sini Okey, semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Betul ke statement ni? So nombor perdana nombor yang boleh dibahagi dengan dia sendirilah. So kalau nombor perdana dia bermula dengan 2. So 3, 5, 7, 11 dan seterusnya lah. Okey, so adakah dia ganjil? Adakah semua nombor perdana nombor ganjil? Tidak. So bila tidak, dia palsu lah. Palsu. Okey, palsu. Bila palsu dia mesti tidak munasabah. Munasabah. Ini poin dia. Okey, biasanya kalau tidak munasabah kita akan nyatakan sebab dia lah. Okey, kalau pelajar nyatakan sebab tidak munasabah tu kerana dalam nombor perdana tu ada nombor 2 ataupun tidak semua nombor perdana tu adalah nombor ganjil. Okey, palsu dan tidak munasabah. Okey, seterusnya kita refer kepada 3 ialah nombor perdana, kesimpulan dia. So bila kesimpulan dia betul, 3 ialah nombor ganjil, so sah lah. Sah. Okey, sah dan tidak munasabah. Kita ambil yang atas, tidak munasabah. Okey, so soalan ni dia nak macam ni lah. Dan biasanya dia akan tanya sebab. Mari kita nyatakan sebab lah. Sebab apa? Nombor 2 ialah nombor perdana jugalah. Ataupun sebab
tidak semua nombor. Tidak semua nombor perdana. Okey, perdana ialah nombor ganjil lah. Nombor ganjil. Boleh pelajar mudah sangat-sangat ni. Okey, dan seterusnya soalan yang terakhir sekali untuk part 1 ni, bentukkan implikasi jika dan hanya jika. So perkataannya yang ada kat sini, jika ni kita potong, maka kita potong, kita masukkan jika dan hanya jika. Jika okey. So yang ni adalah P, yang ni adalah Q. Soalan dia minta kita tulis kontra positif. So pelajar take note nota ni lah. Okey, kalau implikasi, okey, jika Q maka P ataupun P menyebabkan Q. Lepas tu kita ada akas, kita terbalikkan Q mengakibatkan P. Seterusnya kita ada songsangan. Songsangan kita ambil daripada implikasi. Bukan P menyebabkan, bukan Q. Dan kontrapositif. Kontrapositif. Okey, kontrapositif kita ambil daripada akas. Maksudnya bukan Q menyebabkan, bukan P. Ni nota pelajar, kena ada dalam kepala pelajar. Okey, so sekarang ni bila kontrapositif, dia menafikan statement yang ni. Dia menafikan statement yang ni, bukan kan? Kat sini bukan ni. Okey, maksudnya A tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Yang ni tidak boleh. Bila kita nafikan dia, A boleh dibahagi dengan 2. A boleh dibahagi tepat dengan 2. Kita sambung tadi, jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Okey, kita nafikan P pula. A ialah nombor ganjil. Kalau kita nafikan dia, A bukan nombor ganjil. Okey, so biasanya kalau kontrapositif, dia akan tanya benar ke palsu. So benar palsu ni kita boleh rujuk kepada jadual. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu untuk part yang pertama. Cikgu harap video cikgu membantulah. Okey, so hari esok cikgu akan sambung part yang kedua lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih kepada semua yang menonton video cikgu. Boleh komen, like dan subscribe. Okey, Assalamualaikum.